Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Bertemu kita lagi dalam kelas Bahasa Melayu tahun 3. Tajuk kita pada hari ini ialah Lindungi Lautan Kita. Pada hari ini kita akan membina ayat majmuk untuk melengkapkan cerita. Tahukah murid-murid apakah itu ayat majmuk? Kata hubung terdiri daripada dua atau beberapa ayat tunggal. Ayat-ayat ini dicantumkan menjadi satu ayat dengan menggunakan kata hubung. Contoh kata hubung adalah kata hubung atau digunakan untuk menunjukkan pilihan, kata hubung dan untuk menggabungkan dua unsur setara, kata hubung kecuali yang menunjukkan kekecualian, kata hubung lalu menggabungkan dua perkara yang dilakukan secara berturut, kata hubung serta menyatakan maksud turut ataupun bersama-sama, kata hubung sambil yang menunjukkan perbuatan lain dilakukan di samping perbuatan utama, dan kata hubung tetapi menggabung ayat dengan ayat yang lain. Mari kita sama-sama lihat cerita Lindungi Lautan Kita. Situasinya ialah Nabila dan Nasri menemani datuk mereka ke pantai untuk menangkap ketam. Mereka sangat gembira dan teruja. Mereka berjalan sambil berbual-bual. Mereka membawa alatan untuk menangkap ketam. Kedua-dua ayat ini merupakan ayat majmuk. Nabila berjalan sambil berbual-bual. Terdapat kata hubung sambil dalam ayat tersebut. Sekiranya dipecahkan, ia akan menjadi dua ayat tunggal. Mereka berjalan, mereka berbual-bual. Ayat kedua pula, mereka membawa alatan untuk menangkap ketam. Terdapat kata hubung untuk dalam ayat tersebut. Sekiranya dipecahkan, ayat majmuk ini menghasilkan dua ayat tunggal, yaitu mereka membawa alatan, mereka menangkap ketam. Kita beralih kepada gambar yang kedua. Nabila berjalan-jalan di pantai lalu ternampak tumpukan minyak. Ini adalah ayat majmuk. Terdapat kata hubung lalu dalam ayat tersebut. Sekiranya dipisahkan, ia akan menjadi dua ayat tunggal, yaitu Nabila berjalan-jalan di pantai, Nabila ternampak tumpukan minyak. Dan kedua-dua ayat ini dihubungkan dengan menggunakan kata hubung dan. Seterusnya kita lihat dua ayat tunggal yang disediakan, yaitu banyak ikan mati di situ, banyak burung mati di situ. Bagaimanakah cara untuk kita gabungkan dua ayat tunggal ini menjadi satu ayat majmuk? Perkataan yang sama kita pangkah atau kita hilangkan, jangan ulang perkataan yang sama tersebut. Sebagai contoh, banyak ikan dan burung mati di situ. Perkataan yang sama tidak diulang. Kita beralih pada gambar yang ketiga. Nabila mengeluarkan telefon bimbitnya. Nabila mengambil gambar. Kata hubung yang diberikan ialah kata hubung lalu. Bagaimanakah ayat majmuk yang dapat kita bina? Nabila mengeluarkan telefon bimbitnya lalu mengambil gambar. Kita lihat ayat yang seterusnya. Nabila mencatat masa, Nabila mencatat lokasi. Perkataan yang sama tidak perlu diulang. Ayat majmuknya ialah Nabila mencatat masa dan lokasi. Gambar yang seterusnya, Nabila berfikir, Nabila memegang telefon bimbit. Perkataan yang sama tidak perlu diulang. Oleh itu, ayat majmuknya ialah Nabila berfikir sambil memegang telefon bimbit. Ayat yang seterusnya, Nabila ingin menelepon Jabatan Alam Sekitar. Nabila ingin menulis surat kepada Jabatan Alam Sekitar. Perkataan yang sama tidak perlu diulang. Oleh itu, ayat majmuknya ialah Nabila ingin menelepon atau menulis surat kepada Jabatan Alam Sekitar.
Seterusnya, mari kita lihat aktiviti 5 dalam buku aktiviti jilid 2 pada muka surat 35. Bina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang diberikan. Sebelum itu, kita perhatikan dahulu pada bahagian info. Bioplastik biasanya diperbuat daripada sisa kelapa sawit atau kanji daripada jagung dan ubi kentang. Baiklah, mari kita lihat ayat yang pertama. Bioplastik mudah diperoleh. Bioplastik mesra alam, dan kata hubung yang diberikan ialah kata hubung dan. Seperti yang cikgu beritahu tadi, perkataan yang sama tidak perlu diulang. Oleh itu, kata majmuknya ialah bioplastik mudah diperoleh dan mesra alam. Kita beralih kepada ayat kedua. Bioplastik sangat sesuai. Bioplastik tidak mencemarkan alam. Kata hubung yang diberikan ialah kerana. Seperti biasa, perkataan yang sama tidak perlu diulang. Oleh itu, ayat majmuknya ialah bioplastik sangat sesuai kerana tidak mencemarkan alam. Ayat yang ketiga, bioplastik mudah terurai. Plastik biasa sukar terurai. Dan kata hubung yang diberikan ialah kata hubung tetapi. Apakah ayat majmuk yang boleh kita bina? Betul, bioplastik mudah terurai, tetapi plastik biasa sukar terurai. Ayat yang keempat, bioplastik mudah dilupuskan. Bioplastik boleh dijadikan baja. Kata hubung yang diberikan ialah kata hubung serta. Ayat majmuk yang boleh kita bina, bioplastik mudah dilupuskan serta boleh dijadikan baja. Ayat yang kelima, sebagai pengguna pilihan kita ialah bioplastik. Bioplastik melestarikan alam. Bagaimanakah ayat majmuk yang boleh kita bina? Sebagai pengguna pilihan kita ialah bioplastik untuk melestarikan alam. Ayat yang terakhir, penggunaan bioplastik digalakkan. Alam kita tidak tercemar. Kata hubung yang diberikan ialah kata hubung supaya. Oleh itu, ayat majmuk yang boleh kita bina ialah penggunaan bioplastik digalakkan supaya alam kita tidak tercemar. Tahukah murid-murid, penggunaan plastik merupakan antara penyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Plastik mengambil masa yang lama untuk terurai secara semula jadi. Pencemaran yang disebabkan oleh plastik ini menjejaskan fisiologi kehidupan marin yang mungkin memberi kesan jangka panjang. Oleh itu, telah diperkenalkan bioplastik terutamanya di pusat-pusat membeli belah. Namun, cikgu galakkan jika kita menggunakan beg kitar semula apabila membeli belah. Ini adalah untuk mengurangkan penggunaan plastik yang berbahaya bukan sahaja kepada alam sekitar tetapi kepada hidupan flora dan fauna. Baiklah murid-murid, selepas ini cikgu minta murid-murid lengkapkan latihan pada muka surat 35 buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2. Tahniah, terima kasih dan kita jumpa lagi. Bye.